3 bintang di Wanita hari ini dengan latar belakang yang berbeza. Seorang ni lebih ke arah masakan, seorang ni lebih ke arah solekan, lagi seorang ini penyanyi pun ya, pelakon pun ya, tetapi ramai yang mengenalinya melalui YouTube. Siapakah mereka? Inilah bintang-bintangnya, saksikan. Penggunaan media sosial kini semakin meluas. Banyak platform diperkenalkan yang membolehkan masyarakat menyampaikan maklumat, berkongsi minat, memperluaskan hubungan persahabatan, menunjukkan bakat dan sebagainya. Dah berbulan-bulan dah COVID dekat Malaysia. Aku tak pernah kena. Tidak dinafikan bahawa media sosial juga dapat memberikan impak yang besar dan kejayaan jika bijak menggunakannya. Bagi individu yang berpengaruh di media sosial, mereka menjadi sumber inspirasi dan idola oleh pengikut-pengikut mereka. Antara bintang media sosial terkenal ini adalah Kalau kangen suaraku, kamu tinggal call saja. Kalau mau bertemu, kamu tinggal cari Itulah bintang-bintang yang akan bersama dengan kita secara panggilan video sebentar saja lagi. Tapi bila melihat mereka sebenarnya Hawa, saya rasa sangat-sangat cemburu. Cemburu yang positif lah. Dan mungkin orang beranggapan saya seorang pengacara, pelakon dan orang kata saya adalah seorang bintang. Tapi bila cakap pasal bintang media sosial, saya bukanlah bintang media sosial kerana saya banyak ketinggalan Hawa. Hawa berbeza, Hawa muda lagi. Apa dia? Hawa muda lagi mungkin Hawa berbeza. Tak adalah. Tapi sebenarnya Fahri ni merupakan celebrity media influencer, celebrity social media influencer sebab kategori pengaruh media sosial ni ada pelbagai. Ada macro influencer, micro influencer, tetapi seperti Fahrin yang seorang pelakon, seorang pengacara, bakal menjadi seorang penyanyi mungkin? InsyaAllah. Merupakan seorang celebrity social media influencer. Okey, baik, kita terus bersama dengan tetamu-tetamu kita. Kita akan kenal mereka lebih dekat, berkongsi tips dan inspirasi daripada mereka. Kita bersama dengan yang ini bintang media sosial bahagian masakan. Seperti mana anda saksikan di Alostar Kedah itu adalah Bella. Okey, Bella ni adalah bintang untuk bahagian orang kata solekan Bella. Apa khabar Bella? Hai, baik-baik. Apa khabar? Hawa, Farid, apa khabar? Baik-baik, alhamdulillah. Ini Bella punya orang kata keunikan, dia memang cakap logat Kedah. Ya, saya suka kalau tengok video tutorial dia. Memang cukup ceria, memang cukup santai. Ni yang sangat dekat dengan kita ni, rajin memasak tapi hari ni di atas sofa tu. Kak Aziz ataupun Puan Haziah Jaya daripada Aziz Kitchen. Apa khabar Kak Aziz? Alhamdulillah. Mana apa kami khabar ingat? Farin? Baik-baik, alhamdulillah. Kami ingat Kak Aziz di dapur masak. Itulah kot-kotlah ada resepi nak kongsi hari ni. Kita cuti kalau nak bersiaran dengan wanita hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Dan seorang lagi adik cilik manis. Kita bersama Alisa Dizak. Hai Alisa, sihat? Hai. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alisa, mungkin ramai yang tak tahu Alisa Dizak ni. Macam mana kita nak sebut Dizak tu? Ramai tak tahu dia. Cuba mungkin beritahu kepada kita semua ni. Alisa?
Alisa Design. Design. Aha, okey. Baik, terima kasih. Jadi kita harapkan orang kata kita semua mendapat inspirasi daripada mereka yang berlatar belakang berbeza. Dan saya pasti ramai yang berada di rumah sekarang nak tahu cerita bagaimana anda semua bermula dan kini bergelar sebagai bintang media sosial. Mungkin kita boleh mulakan dengan Kak Aziz dululah. Kak Aziz orang kata paling otai sekali dalam tetamu kita ni. Macam mana Kak Aziz bermula ni Kak Aziz? Sebenarnya Fahrin, saya ni daripada bangku sekolah rendah lagi, saya memang minat mengumpul resipi. Saya minat memasak, saya minat mengumpul resipi. Jadi blog ni adalah satu terjemahan saya lah kepada minat saya sejak dulu. Memang kerja yang paling seronok yang kita buat kan sebenarnya adalah kerja yang kita minat. Apabila minat kita itu dijadikan pendapatan, wah itu that's the dream lah. Itu impian semua orang. Saya tengok Kak Aziz ada Instagram, ada YouTube dan juga Facebook. Yang mana Kak Aziz mula dulu? Platform media sosial yang mana? Sebenarnya saya bermula dengan blog. Okey, melalui tulisan dahulu. Dikenali dengan blog Aziz Kitchen. Betul tu, sebab saya pun kalau nak masak Fahrin, nak cari resepi je, Google je semua Aziz Kitchen. Siapa yang tak kenal dengan Aziz Kitchen ni? Tapi cukup menarik. Nanti saya nak tanya balik kepada Kak Aziz pasal katanya blog. Blog ni orang lama je tahu guna blog tau pada peringkat awal tau. Okey. Mungkin kita terus bersama dengan Bella. Bella pula macam mana ni Bella? Dia bermula dan mungkin anda rasa ada sambutan pula lah apa yang saya buat ni. Mungkin silakan boleh kongsikan cerita anda. Okey, macam Bella, sebenarnya benda ni suka-suka ya. Saya tak tahu pun daripada sosial media ni sebenarnya kita macam boleh menjana pendapatan dan juga boleh dikenali, orang kenal kita dengan begitu cepat lah. Dengan saya hanya share tutorial makeup, masa tu tak ada Facebook live lagi. So saya share, saya upload gambar saya dulu, saya makeup. Dengan adanya Facebook Live, makin orang kata orang kenal dengan cepatlah dengan kita tu. Memang Bella sebelum aktif di media sosial memang merupakan seorang juru makeup, memang merupakan seorang makeup artist. Okey, Bella dulu start saya ni daripada suri rumah. Suri rumah yang kira macam duduk di rumah macam dah habis settle buat kerja. So saya main Facebook. So daripada situlah start Facebook. Saya makeup semua. So saya sampai sekarang ni pun saya masih termimpi-mimpi lagi. Saya tak tahu dengan saya sekarang ni. Okey, bagi Bella sendiri memang Bella memang ada asas makeup, memang pergi belajar ke sebelum ni ataupun berdasarkan pengalaman sendiri Bella? Okey, saya belajar sebab saya asalnya seorang yang sangat-sangat susah. Saya belajar melalui Instagram dan YouTube sahaja. Daripada situ saya belajar. So saya share sikit-sikit lah apa yang saya belajar, apa yang saya praktis kat dalam sosial media tu sehingga ke hari ini. Tapi sebenarnya Bella memang minat makeup sejak dari kecil kan? Rasanya pergi tadika pun pakai lipstick merah. Ya, betul. Memang minat makeup sesungguh. Sebab tu orang kata kalau nak buat apa-apa pun kita mesti kena ada minat. Kalau kita ada minat, insya-Allah lagi boleh pijau lah orang kata. Betul? Okey, Hawa, kalau kita lihat sebenarnya latar belakang macam Kak Aziz dan juga Bella ni bermula daripada apa yang mereka minat dan kemudian suka-suka. Tapi kini mereka menjadi bintang media sosial dan juga meraih pendapatan daripada apa yang mereka lakukan atau kongsikan di media sosial. Ini cukup menarik ni. Adik kecil ni pernah berlakon jadi anak saya ni, Alisa. Okey. Alisa, mungkin kita nak kongsikan pada penonton sekarang ni followers di media sosial anda, pengikut di media sosial anda dah ada berapa ramai dan pencapaian tertinggi untuk perkongsian anda tu berapa juta? Kabarnya 129 juta tontonan di YouTube. Kongsikan. Ramai tu. Alisa aktif dekat YouTube, dekat Instagram dan YouTube Alisa ada 3 juta subscribers. Wow. 3 juta lebih. Saya tak ingat berapa lebih tu. Okey, dan video yang paling banyak tontonan tu video apa tu yang pernah Alisa buat tu? Video yang paling banyak views
ialah lagu untuk kamu, lagu Alisa sendiri. Aha. Serat. Okey, dan selain daripada minat Alisa main ukulele sambil menyanyi, apa lagi konten-konten yang Alisa buat dekat YouTube yang ramai peminat-peminat Alisa suka? Alisa cover lagu, Alisa buat prank, Alisa buat vlog. Banyak lagi lah Alisa buat. Oh, prank-prank siapa tu? Kenakan siapa? Kenakan adik Alisa. Lepas ni datanglah wanita ni kenakan hawa pula. Okey Alisa, mungkin ramai yang nak tahu dan ingin tahu sebenarnya 3 juta lebih orang kata subscribers di YouTube. Sebenarnya dah berapa lama Alisa mula dengan channel YouTube tu? Mula-mula Mami Alisa saja-saja je rekod kan. Masa tu 4 tahun lah. Masa Alisa 4 tahun. Wow. Tu masa tu first nampak Alisa suka ukulele. Okey. Maknanya kemudian ibulah ataupun emaknya yang memuat naik di media sosial dan sebagainya. Secara kebetulan juga semakin ramai pula yang terus nak melihat aksi Alisa, betul Okey Alisa, lagu apa sebenarnya yang paling ramai peminat-peminat dekat YouTube suka, yang paling banyak views dekat YouTube? Lagu untuk kamu. Mungkin ramai nanti boleh menyaksikan bersama Alisa, tapi kita tak saya tak nak tanya ataupun abang gang ke dah tak tahu nak bahasa ke dia apa dah. Saya okey, nak tanya Alisa, adakah Alisa daripada subscribers yang ramai, tontonan yang banyak itu memberi rezeki ataupun pendapatan yang agak lumayan untuk Alisa sekarang ni sebagai seorang anak kecil? Ya. Selain daripada YouTube, Alisa juga jadi pelakon lah macam Uncle Farin juga kan. Okey, baik, kita akan korek lagi cerita kan daripada Alisa ni untuk menjadikan inspirasi kepada mak ayah yang lain dan juga anak-anak kecil yang lain yang sebenarnya setiap insan, setiap individu itu mempunyai nilai masing-masing yang boleh diketengahkan. Ada bakat masing-masing. Kalau kita tengok Puan Aziz dengan Bella juga semuanya minat yang dari kecil. Betul. Macam Bella dari kecil suka make up, Kak Aziz pun dari kecil-kecil lagi memang minat memasak. Kak Aziz tadi bermula dengan blog dan bagaimana pula membuat keputusan untuk kita buat YouTube dan juga buat Facebook pula? Kak Aziz, silakan. Okey, saya buat blog sebenarnya tahun 2011 lagi. Masa tu tak ramai lagi orang yang ada blog masakan lah. Jadi kemudian setelah, saya pun tak sangka sebenarnya blog masakan saya ni saya buat untuk 2 objektif je. Pertama, untuk rujukan anak saya. Yang kedua, untuk saya menjadikan blog ni sebagai platform untuk saya berkongsi ilmu daripada majlis-majlis kuliah-kuliah yang saya hadiri lah. Jadi kemudian tu bila saya tengok ramai sambutan, ramai orang kata follower saya setiap hari menulis kepada saya kan. Jadi saya rasa baik saya kembangkan kepada Instagram dan saya buka Instagram. Betul tu, sebab bila saya tengok resepi-resepi Kak Aziz dekat blog, selain daripada resepi yang dikongsikan, tips, tetapi juga ada hadis-hadis ataupun moral-moral yang dikongsikan di blog beliau. Memang bukan saja kita belajar masak tetapi juga kita dapat muhasabah diri dalam masa yang sama. Saya suka mereka yang menggunakan pengaruh media sosial dengan cara yang cukup positif untuk menyebarkan kebaikan. Okey Kak Aziz, saya ada satu soalan menarik. Kalau kita tengok Kak Aziz ni memang orang lama tau. Katalah daripada zaman blog dan sebagainya. Saya nak memberi semangat kepada mereka yang merasakan bahawa usia mereka sekarang ni mungkin dah lewat 50-an, baik 60-an sekalipun, dan mereka rasa macam alamak, kami ni tak sesuai lah nak ada ataupun hadir dalam media sosial ni. Tapi sebenarnya mereka ada banyak perkara yang boleh dikongsikan. Jadi mungkin yang ada banyak pengalaman, yang banyak ilmu ni harus hadir, harus mengetengahkan diri dalam media sosial ni Kak Aziz. Betul-betul, saya setuju sangat. Ya, dalam saya kan, blog saya itu bukan sekadar masakan. Tapi saya juga terdapatnya berkenaan keluarga saya, berkenaan percutian, perjalanan saya bersama keluarga. Jadi banyak yang kita boleh kongsikan sebenarnya. Dan sebenarnya kalau sejujurnya mungkin Kak Aziz dalam kita orang kata kadang-kadang mereka rasa agak rumit, agak renyah
nak buat orang kata kandungan ataupun konten media sosial ni, macam mana Kak Aziz menguruskan, dengan bantuan siapa, bagaimana merancang? Okey, Fahrin jangan terkejut kalau saya katakan semuanya saya uruskan sendiri. Wow. Saya yang rekakan blog tu sendiri, saya yang YouTube pun saya yang upload sendiri, Instagram, Facebook, semua saya update sendiri. Ui, hebat. Jadi saya belajar lah. Orang kata usia bukan penghalang untuk kita aktif dalam social media ni. Saya pula rasa segan dengan Kak Aziz ni. Kan? Itulah. Yang paling penting kalau rutin harian Kak Aziz pastinya tersusun kan, dari nak ambil gambar, nak menulis, ambil video, edit dan sebagainya lagi. Tapi Hawa, saya dulu bekerja. Saya bekerjaya. Jadi bulan April tahun lepas saja baru saya bersara. Okey. Baik, dan Memang daripada punca kandungan blog-blog itu jugalah terhasilnya buku resepi Aziz Kitchen tu. Tahniah Kak Aziz. Alhamdulillah, betul-betul. Okey. Mungkin kita nak tanya, yang itu masakan. Kadang-kadang ini peminat-peminat masakan, ini inspirasi untuk anda. Bagaimana yang saya tengok ramai sekarang ni, termasuk Hawa pun dah minat bidang sulikan ni saya tengok ni. Mungkin kita boleh tanyakan Bella, apa yang menjadi sumber semangat, inspirasi Bella untuk terus berkongsi dalam media sosial? Okey. Sebab saya semua inspirasi saya ni itu family saya lah. Dan juga kawan-kawan, follower saya yang sentiasalah ikut saya punya perkembangan. So mereka ni lah buat saya lebih semangat lagi. Setiap kali kalau saya macam habis live, mereka mesti bagi mesej Kak Bella jaga kesihatan. So terima kasih kerana bagi ilmu. So kita macam happy sangat, rasa macam dihargai. Macam mana nak abang? So sumber kekuatan saya depa ni semualah. Bila ada sokongan tu, kita selalu rasa nak buat dengan baik, lebih baik kan. Tapi dengan media sosial ni juga Bella, kadang-kadang ada juga komen-komen yang negatif. Adakah Bella juga menghadapi perkara yang sama? Tu memanglah Bella kata kat sini, kalau kita start dah masuk dalam media sosial tu, kecaman tu adalah perkara biasa. Okay. So saya pun pernah lalui dan pernah down, pernah give up lah orang kata kan. Tapi kita kena kuat lah, kita kena kuat. Siapa lagi nak ubah diri kita melainkan kita. So kita kena sentiasa kuat bila orang komen macam menjatuhkan kita ataupun mendownkan kita lah. So kita kena strong lah, kita kena kuat. Kita fikir normal lah kalau dalam 10 tu seorang tak suka, satu tak suka. So insyaAllah ada lagi yang suka. So insyaAllah. kita kena sentiasa positif lah. Kena kuat. Bila dalam Bella punya live pun Bella selalu cakap kita kena positif insyaAllah. Orang bagi kita toksik, kita bagi bunga lagi macam tu. Betul Bella, bukan apa. Kata-kata daripada Bella ni sangat bagus kerana apa tahu, kadang-kadang mereka ini takut. Sedangkan mereka ada mempunyai nilai mereka sendiri, tapi mereka takut nak berkongsi, takut nak muncul hanya kerana mereka takut dikecam. Tapi saya kira sebenarnya apa yang Bella katakan tadi memang sangat tepat. Dalam dunia ni senang aja Bella, betul lah. Kalau 10 orang tu 1-2 orang tak suka, itu biasa. Tapi mungkin sesuatu yang kita harus fikirkan, daripada 10 orang 8 orang tak suka kita, itu kita kena cari sebab tu. Betul. Kena muhasabah diri balik tu. Betul. Lagi satu Bella kan di Kedah, di Alostar, dan sekarang ni mula dikenali di seluruh negara sebenarnya. Adakah mendapat undangan ataupun jemputan untuk tata rias mereka-mereka di negeri-negeri lain juga? Ada Alhamdulillah. So banyaklah permintaan daripada khususnya Malaysia dan juga luar negara pun ada, Indonesia. Saya juga pernah dijemput oleh Brunei. Adalah organizer untuk buat Bella punya, dia pernah nak ambil Bella tunjuk tutorial makeup dekat sana kan, dekat followers Bella lah. So daripada situ saya sampai sekarang ni saya macam betul ke aku ni mimpi lagi. Alhamdulillah. Memang menakjubkan kuasa media sosial ni, Farin. Betul. Saya spray banyak sikit. Sebab dia memang kuasa untuk sosial media ni memang luas lah. Memang cepat dan luas. So apa yang saya boleh tekankan kat sini, kena sentiasa kita ni bila dah orang macam
suka tengok kita. So kita kenalah share benda-benda yang positif, Betul. kebaikan lah untuk semua. So negatif-negatif tu jangan kita duk share-share sangat. Betul. Baik. Kalau kita lihat sebenarnya Hawa sebenarnya itu yang saya katakan kuasa media sosial ni sangat besar. Jadi kita kena menyebarkan sesuatu yang positif, yang baik. Saya sangat tak bersetuju sebenarnya bila cakap pasal media sosial ni, mereka yang cuba mereka-reka, menyebar-nyebarkan kontroversi semata-mata untuk mendapat tontonan yang tinggi, mendapat nama, mendapat populariti. Itu bukan bintang media sosial. Itu mungkin sampah media sosial kan. Mungkin. Okey, tak apa. Baik, kita beralih pada Alisa. Okey, Alisa, kabarnya alhamdulillah, macam kata daripada pendapatan sebagai seorang pelakon, penyanyi, sebagai YouTuber terkenal, mampu ada pendapatan sendiri sehingga mampu beli kereta kabarnya. Tapi kan kita nak tanya juga pasal Alisa ni seorang anak yang kecil. Bagaimana Alisa menangani kecaman, orang kata kutukan, mesti pembuli cyber ni mesti ramai ni Alisa. Macam mana Alisa menanganinya dibantu oleh ibu dan ayah? Mula-mula saya tengoklah komen tu kan, dan adalah juga yang macam kecam semua kan. Lepas tu Alisa mula-mula macam down lah sikit sebab diorang kecam semua. Tapi bila lama-lama Alisa macam dah tak kisah dah. Sebab yelah normal kan, macam Kak Bella cakap tadi. Sebab kalau kita macam dekat atas, mesti ada orang yang nak jatuhkan kita juga. So tak kisahlah. Macam tu lah. Memang cukup matang Alisa pada usia 12 tahun nak masuk 13 tahun dan pencapaian cukup tinggi. Kalau di YouTube dah mendapat gold play button, memang pencapaian yang cukup tinggilah kalau di kategori YouTube. Apa pula perancangan-perancangan Alisa lepas ni? Lepas ni nak buat apa pula? Lepas ni Alisa akan still juga aktif dekat media sosial dan Alisa nak balancekan pendidikan lah, pembelajaran sebab tu penting kan. Jadi kena balancekan. Okey, itu sebenarnya soalan yang Uncle nak tanyalah dekat Alisa. Sebenarnya Alisa, mesti ramai yang mempertikaikan tau. Orang macam usia Alisa, budak ni pergi main-main aja, berhibur aja, buat YouTube. Dia belajar ni bila masa, macam mana? Terangkan pada penonton sebenarnya pendidikan juga orang seperti Alisa ni ataupun anak kecil seperti Alisa ni tak pernah tinggalkan. Okey, so kadang-kadang Alisa syuting semua. Kalau Alisa macam terskip sekolah tu, Mami pun ada macam ada bekalkan tuition jugalah. So Alisa tak adalah tertinggalkan pelajaran tu. Bagus Alisa, dia bijak nak balancekan seimbangkan antara belajar dan juga hobi dan juga kerjaya. Ramai sebenarnya kalau kita tengok anak-anak muda sekarang, Fahrin, sebenarnya kalau kita tengok adik-adik, ramai yang mengidolakan YouTuber ataupun mereka-mereka di social media. Tetapi kalau Alisa sendiri, saya bangga tengok dia sebab utamakan pendidikan juga. Ingat mak ayah, ingat adik-adik, ingat anak-anak. Macam Alisa ni walaupun seorang YouTuber terkenal, tetapi pendidikan tidak harus sesekali ditinggalkan. Jadilah bintang media sosial, tapi jadilah bintang media sosial yang berilmu. Okey, mungkin di penghujung perbincangan kita ni, Kak Aziz, Bella dan juga Alisa. Mungkin Kak Aziz mungkin boleh berkongsikan bersama dengan para penonton tentang bagaimana orang kata mungkin tempoh PKP ini ramai yang rasa gelisah, rasa tak ada idea dan sebagainya. Bagaimana kita boleh beri semangat pada mereka, terutamanya yang minat masak, yang ada kat rumah tu, untuk berkongsi-kongsi dan mungkin menjadi sesuatu yang baik untuk mereka. Silakan Kak Aziz. Saya percaya setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Jadi PKP ni mungkin adalah masa yang terbaik untuk para wanita, para ibu untuk belajar memasak. Mungkin selama ni sibuk kan, tak ada masa untuk memasak dan sebagainya. Jadi gunakan peluang-peluang masa PKP ni untuk belajar. Dalam blog, dalam YouTube, banyak resipi-resipi yang boleh diikuti, boleh dipelajari. Jadi sekarang kita boleh jana pendapatan daripada rumah. Jadi orang kata tak ada halangan lah, walau di mana je pun, walau
ujian PKP ke Betul. tidak ke, kita tetap boleh membantu menjana pendapatan untuk keluarga. Okey, Kak Aziz, mungkin ada kata-kata akhir. Buku anda, Instagram anda, media sosial anda, sila. Mungkin mereka nak cari Kak Aziz ni agaknya. Yang mana nak cari saya? Yang paling Ceritakan semua. mudah sekali ialah blog lah. Okey. Di www.azikitchen.com. Saya lebih popular di blog. Tapi jangan lupa buku resipi saya, buku kedua, resipi Aziz Kitchen Hebat di Dapur, telah pun berada di pasaran. Boleh order dengan melalui Instagram atau Facebook saya, melalui ejen-ejen, melalui Shopee pun ada. Wah, memang merata. Semoga terus berjaya Kak Aziz. Teruskan InsyaAllah. perkongsian anda. Baik, Bella, sedikit dari Bella tentang kepada semua peminat-peminat Bella di sana tentang pentingnya penggunaan media sosial ni dengan baik. Okey, hai apa semua. Tu trademark dia. Okeylah, hampa kan PKP sekarang ni. So luangkanlah masa, kalau orang kata free tu bolehlah tengok tutorial live makeup Bella. Okey, dekat Facebook Bella dan juga Instagram Bella. Dan sentiasa praktis kan. Walaupun tak pandai buat ke ni, jangan risau. Dia kena praktis sampai jadi. Bila satu lagi, bila dah kita tengok makeup ni, kena rajin-rajin lah. Kena rajin-rajin research, tengok mana-mana mua yang hampa suka tengok kan. Sentiasa ni lah, hiburkan hati dengan tengok live Bella. Okey, Bella ada cakap tu media sosial anda di mana Bella? Silakan. Instagram anda nak cari anda, Facebook mungkin silakan. Bagaimana? Okey, dekat boleh cari dekat Bellas punya Instagram, Mua Bellas, dan juga Facebook Bella, Makeup by Bellas. Boleh tengoklah kat Itu payung kat belakang tu apa tu, nak hujan ke apa Bella? Apa? Payung kat belakang tu nak hujan ke apa tu? Itulah, standby siap-siap kan. Tak ada gurau. Saya tahu Bella di studio tu. Okey, Alisa. Okey, Alisa, mungkin kata-kata akhir, kata-kata semangat bagi mereka, terutamanya khususnya yang seusia dengan Alisa sendiri, dan mungkin kepada mak ayah di luar sana yang mungkin bercita-cita nak anaknya jadi macam Alisa kan. Mungkin ada apa yang boleh dikongsikan. Okey. Kepada kawan-kawan kat luar sana, siapa yang nak cuba upload video dekat YouTube ke, upload video dekat Instagram ke, tak apa, korang buat je. Dan mana tahu korang ada bakat terpendam kan, tak kisahlah korang suka menyanyi ke ataupun masak ke, tak kisahlah apa-apa bakat. So korang asah je bakat tu dan insya-Allah lah korang akan berjaya. Oh ya, saya pula jadi rasa macam semangat. Kita orang pun rasa Terus semangat. membara. Alisa, Alisa. Alisa ada lagu baru ya? Ada lagu baru. Cerita Okey, sikit. Ringkas. Tajuk dia Let It Flow dan baru je release seminggu lepas. Okey. Baik, Lepas let nak it dengar flow. Baik, tadi kita dah nampak dah ada satu tu figura yang akan sekejap lagi akan bersama dengan kita. Tapi tak apa. Sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita secara panggilan video, iaitu Kak Aziz dari Aziz Kitchen, juga Nur Nabila ataupun Bella Noah, dan juga Alisa sebentar saja. Terima kasih semua. Mungkin boleh lambai-lambai sikit ucapkan terima kasih kepada kami semua wanita hari ini dan sebagainya. Terus memberikan inspirasi ya, insya-Allah. Selamat maju jaya. InsyaAllah.